baca. Macam mana pandangan ulama? Usuf Qardawi, kenapa dia bersetuju mengatakan syahid? Dr. Mohsin Abdul Hamid, pakar pemikiran Islam, dia mengatakan syahid. Ulama-ulama yang besar di tanah Arab mengatakan jalan yang kita nak keluarkan Yahudi daripada Palestin, tak ada cara lain. Walaupun dengan tepung berlenting boleh letupkan. Di Iraq mereka letupkan bukan dengan bom yang besar, dengan masukkan, bukan kita nak ajak buat bom, dengan tepung dan ting saja letup. Itu saja kuasa yang boleh untuk menghalaukan mereka. Siang malam pagi petang mereka menyerang umat Islam di Palestin, ditariknya orang perempuan, dirogol, dibunuh dan sebagainya. Kita tak tengok keadaan yang sebenar. Kita tak boleh tahu macam mana perasaan umat Islam yang ada di Palestin. Kita tak tahu macam mana umat Islam yang ada di Afghanistan. Kita tak tahu umat Islam yang ada di Iraq, di Chechnya dan sebagainya. Orang wanita baru saja masuk Islam di Rusia, berapa bulan saja masuk, dia pasang bom, dia letup. Sampai ke hari ini kita tengok tentera Rusia takut nak hadir mana-mana perhimpunan. Hasil daripada wanita ini letup. Maka mereka tak berani untuk menghampiri mana-mana kuliah-kuliah yang ada di Chechnya. Nabi SAW dalam satu hadis cerita kepada kita, bagi tahu kepada kita. Hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kata Nabi SAW, Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain, Nabi Muhammad ada 5 kelebihan kalau dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa Nabi kata, wa nusirtu bi rugbi baina yadil masiratul syahr. Allah Subhanahu wa taala akan bagi ketakutan kepada musuh kalau kita menyerang dia. Kita kena serang Yahudi. Kita tidak mengundang musuh, tapi musuh masuk secara paksa di dalam rumah tangga kita. Adakah kita mempersilakan dia? Islam tidak membenarkan demikian. Allah kata pasti kamu menyusun sesuatu strategi untuk menghalau dia semula keluar, dengan apa cara pun. Oleh sebab itu kita yang tidak tahu berkenaan apa yang berlaku di sana, tutup mulut kita. Jangan pandai-pandai kita mengatakan orang yang letupnya badan bukan daripada kerja-kerja Islam. Jangan sama sekali menggunakan member Rasulullah bercakap sesuatu perkara menjijikkan umat Islam, menjijikkan mujahidin, menghina mujahidin, menghina golongan-golongan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan pada anak cuma dapat duduk 4 bulan bersama-sama dengan golongan mujahidin. 4 bulan anda dapat duduk dengan dia. Anda tengok sikap dia, Masya Allah. Sebulan mereka seksa dia, tak bagi makan. Tiba-tiba dibagi makan dengan nasi yang cukup kotor, daging. Dia bagi makan daging yang kotor. Dia bagi makan daging pula, daging lahmul khinzir, daging babi. Dia bagi makan. Kami yang duduk dalam penjara macam mana boleh tahu daging itu daging babi? Seorang Kristian, tukang masak yang datang daripada India. Tukang masak ini kontrak dia daripada India. Mereka ambil daripada India, yang mereka ni semua Kristian, masuk jadi tukang masak bagi kami, sediakan makan dan minum bagi kami. Dan dia telah dipenjara bersama-sama dengan kami, masuk dalam penjara sekali. Akhirnya kami damping dengan dia. Setiap hari kami damping dengan dia. Kami tanya, kenapa kamu luka di tangan, di kaki, dia kena pukul belakang. Dia tak buka pada kami baju dia. Bila mana kami mandi ramai-ramai, baju dia tak buka. Akhirnya satu hari basah, dia ketak-ketak
Suasana sejuk, kami buka. Tengok-tengok di belakang luka. Tangan, kaki dia luka. Kami tanya dengan dia, dia kata tolonglah, tolong jangan tanya aku, tolong jangan tanya aku. Lama-lama kita dekat dengan dia. Dia tengok sikap-sikap mujahidin, dia kata, ya Allah, aku takut dengan istilah mujahidin, dia kata. Aku bila dengar mujahidin, apa ni pengganas? Aku takut dengan apa? Aku minta kepada tentera Amerika, kalau boleh pindahkan aku dalam penjara yang lain. Tolonglah. Aku takut masuk dalam tempat yang singa macam ni, dia pun boleh makan aku. Tiba-tiba dia bersama-sama dengan mujahidin. Dia kata, Masya Allah, sikap apa cukup baik. Aku tak sangka akhlak apa begitu tinggi. Akhirnya dia berdamping dengan mujahidin. Mujahidin tanya pada dia, sebab apa kamu masuk dalam penjara sama-sama dengan kami? Adakah kamu pun datang juga untuk berjihad? Dia kata, aku bukan datang untuk berjihad. Aku sebagai tukang masak yang bagi hampa makan dan minum. Yang paling sedih, dia kata, hasil daripada aku kena penjara, aku dipaksa untuk masukkan makanan yang kotor dalam makanan hampa. Dimasuknya kotor, dimasuknya kuku, air ludah, semua dimasuk. Bila mana datangnya kapten, akan ludah. Air kencing dimasuk, najis dimasuk sekali dalam tu. Akhirnya dimasukkan daging babi, aku tahu hampa tak boleh makan. Aku sendiri tak boleh makan. Aku dipaksa. Akhirnya aku tidak boleh buat demikian. Aku kata kepada Kapten Amerika, tolonglah. Aku tidak boleh sedia makanan macam ni, tak boleh. Tak boleh sedia. Bila mana dia tak boleh sedia, Amerika dera pukul dia. Dan dikurung satu tempat seketika. Akhirnya bila mana dia letih, dia dimasukkan dalam penjara kami. Hasil daripada tu, makanan bila bawa, dia kata jangan makan makanan cukup kotor. Ada kadang-kadang racun dan sebagainya, boleh rosak kamu. Bila mana kamu dibebaskan nanti, dia kata pergi periksa cepat-cepat. Sebab itu bulan salib merah, bila mana anak dibebaskan, dia kata Muhammad Abdullah dapatkan rawatan segera. Dia kata cepat, dia kata bertindak. Bulan sabit merah, bila anak duduk dalam tu, dia tengok badan, tiba-tiba dia tengok sejenis kutu. Cepat-cepat dia bagi ubat dalam keadaan curi-curi bagi kita. Walaupun dicek bulan sabit merah nak masuk dalam penjara, akan dicek. Hari bulan sabit merah nak ziarah kami, hari itu jugalah tentera Amerika akan bersih tempat kami, sebersih-bersihnya. Sampai kotak pun tak ada. Bersih, nak tunjukkan kepada bulan sabit merah, Amerika bagi layanan kepada orang kena tahan cukup baik. Tapi bulan sabit merah, dia kata aku tahu macam mana apa kena penjara. Bila di mana dia masuk, dia tengok kutu-kutu yang ada dalam badan, dia kata cepatlah dia bagi ubat dalam keadaan sengak-sengak, jangan bagi pada orang lain. Subhanallah. Kita tak tahu keadaan mujahidin, jangan bercakap siksaan dia orang cukup. Ana dapat bertahankan dalam masa 4 hari saja. Ana duduk sama-sama dengan mujahidin dalam penjara. Semua mengatakan jangan kita makan makanan ni. Dalam bulan puasa di hidang makanan yang cukup kotor. Semua kata jangan kita makan makanan cukup kotor. Anda boleh tahan 4 hari je tak makan. Cuma minum air 4 hari. Masuk hari keempat, ya Allah, semayang subuh tak boleh bangkit dah. Anda tengok semua golongan mujahidin yang lain, ya Allah, dia boleh bangun semayang, dia boleh semayang baca Quran, subhanallah. Tak makan, menginjak sedih pun tak. Hari yang ketujuh, berbelah-belah hari, Amerika akan buka mulut, sumbat, dia ludah balik. Dia ludah, dia tak makan. Amerika tak boleh buat apa-apa. Sebulan bulan puasa, mujahidin tak makan. Cuma minum. Namun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kuasa pada mujahidin. Tiba-tiba kita nak protes mujahidin. Dan ana duduk 4 hari saja tak boleh nak fikir, ya Allah, aku tidak digolongkan bersama-sama dengan orang macam ni. 4 hari, masuk hari keempat, akhirnya semua sahabat-sahabat yang ada dalam penjara kata, Abdullah, kamu kena makan. Akhirnya dia pemakan. Elok nak makan, mai tentera Amerika ludah. Nasi dengan lauk kami terpaksa. Nasi itu penuh dengan